Baik, proses pengundian PRN Johor bermula 8 pagi ini. Kita pasti dengan 1,021 pusat pengundian dibuka membabitkan sebanyak 4,638 saluran bagi membolehkan rakyat negeri Johor memilih kerajaan negeri baru. Dan proses pengundian PRN Johor ini juga kalau kita lihat menyaksikan pembabitan sebanyak 2.574 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.597 pengundi, dan ia akan dikendalikan oleh lebih 49,000 petugas pilihan raya di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun. Dan kepada anda di luar sana yang belum lagi keluar mengundi, rakyat Johor, anda boleh tengok di astroawani.com yang mana kita sediakan microsite untuk anda. Kita rangkumkan ke semua 56 Dun itu. Di sini anda boleh lihat calon tumpuan untuk anda kenali dan juga bilangan calon mengikut parti pilihan raya negeri Johor. Dah kita letakkan graf di situ, dan juga ini adalah satu microsite yang interaktif yang mana anda boleh klik ke setiap mana-mana calon untuk melihat info berkenaan dengannya, dan pastinya dilapor langsung juga kita sediakan cerita-cerita terus daripada PRN Johor ini yang mungkin anda terlepas beberapa perkara menarik. Anda boleh tengok saya kira kronologinya lah, dan juga apa yang dibawakan oleh rakan-rakan setugas di lapangan turut kami muatkan di lapor langsung tersebut. Ya, dan untuk kita membincangkan untuk analisis awal pagi lagilah keputusannya pada pukul 8 malam nanti akan diumumkan oleh pihak SPR. Tapi ada ramalan-ramalan yang telah pun dilakukan oleh ramai pihak, terutama sekali daripada penganalisis politik, dan kami pada awal pagi ini cukup bertuah kerana disertai oleh penganalisis politik dari Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami awal pagi ini. Kita ingin melihat kepada PRN Johor kerana banyak kemungkinan undi 18 parti-parti yang bertanding baru meletakkan calon mereka untuk PRN Johor kali ini, dan ramai yang berpendapat bahawa ia adalah cerminan kepada pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Adakah doktor rasakan PRN Johor ini sedemikian rupa? Terima kasih Fizi. Kalau kita lihat ya, dengan apa yang berlaku dalam konteks senario politik, persaingan pelbagai penjuru yang berlaku di Johor ini memang pertama kali kalau kita lihat dalam konteks tradisi persaingan parti politik di Malaysia, sehingga 11 buah parti politik terlibat dalam satu pilihan raya negeri. Malahan di Johor sendiri pertama kali sampai 7 calon bertanding dalam sebuah kawasan, dan majoriti hampir 40 lebih buah kawasan di mana 4 calon akan bertanding. Dari dalam konteks ini saya merasakan kepelbagaian parti ini sudah tentu akan merupakan salah satu ciri politik Malaysia menjelang PRU yang ke-15. Jadi dalam erti kata lain, sememangnya Barisan Nasional akan bertanding solo, kemudian kita lihat keputusan itulah yang akan menentukan kerjasama politik antara parti-parti nanti selepas, bukan sebelum. Saya kira buat ketika ini kita boleh mengenal kita boleh mengenal pasti siapakah the main player, tetapi persoalan ini bagaimana koalisi, bagaimana gabungan akan terbentuk selepas pilihan raya menuju ke PRU. Saya rasa ini yang akan menentukan dinamika politik Malaysia menjelang PRU ke-15. Tidakkah itu akan mengundang kepada ketidakstabilan lagi apabila perkongsian kuasa itu dilihat? Ini yang saya selalu katakan bagi kami yang menganalisa politik. Malaysia merasakan kestabilan yang diinginkan oleh kebanyakan ataupun yang digunakan mantra oleh setengah parti politik merupakan sesuatu yang amat sukar dicapai ketika ini. Mengapa? Kerana dinamika politik Malaysia berubah. Sangat-sangat berubah, terutamanya selepas 2013. Bukan sahaja dari segi politik, kita melihat dalam konteks teknologi, sosioekonomi dan sebagainya. Perubahan inilah sebenarnya yang mendasari kepada perubahan politik. Jadi ketidaktentuan dalam politik ini dijangkakan akan berterusan. Sebab itu kita lihat munculnya contoh parti muda, mewakili generasi muda, kerana demand terhadap itu mula keluar. Jadi kita melihat kemunculan kepelbagaian dalam permintaan itu, dan ini yang akan menghasilkan permintaan kepada penubuhan pelbagai parti politik. Cabaran dia ialah bagaimana mereka ini boleh bekerjasama. Kestabilan dalam konteks itu, kestabilan dalam bagaimana sebuah parti kecil ini boleh menjadi sebahagian dan membentuk satu koalisi. Kerana tradisinya di Malaysia ini, pemerintahan Malaysia selalunya akan dikuasai oleh sebuah koalisi. Tidak ada satu parti yang mendominasi. Jadi amat sukar. Malah bagi kami juga melihat sekiranya Barisan Nasional hanya kekal
dengan MCA, MIC dan UMNO di Semenanjung amat sukar juga untuk mereka bertahan kerana mereka tidak mempunyai komponen yang kuat di Sabah dan Sarawak. Ini yang kalau kita lihat sebelum 2018 ketika itu Barisan Nasional mempunyai hampir 14 buah parti komponen. Jadi dalam konteks ini kita melihat bagaimana dia bergerak sebagai satu koalisi yang mewakili banyak kepentingan parti. Jadi saya rasa kestabilan hanya boleh dicapai melalui itu. Jadi pilihan raya negeri Johor ini saya kira merupakan satu tempat yang memberikan pengajaran kepada parti-parti politik bahawa untuk survive politik Malaysia mereka perlu bekerjasama. Baik dari segi electoral pact ataupun membentuk koalisi kerana inilah yang akan menjaga kepentingan setiap segmen pengundi itu akan dipelihara oleh setiap parti yang mengikuti sebuah koalisi. Jadi dalam konteks inilah saya rasakan persaingan itu akan menjadi lebih hebat di kalangan parti-parti politik. Dan juga Prof, kalau kita nak lihat dari segi pengundi juga dengan pilihan yang cukup banyak, tak ada street fight pun kan. Kita kalau lihat satu lawan satu dekat semua 56 kerusi. Dan bagaimana sebenarnya pengundi-pengundi ini nak buat pilihan yang tepat atas faktor apa? Okey. Menarik, satu soalan yang sangat baik kerana apabila kami melakukan kajian contohnya, kita menjangkakan pada peringkat awal, kita menjangkakan mungkin akan berlaku 3 penjuru yang kita lihat yang mendominasi koalisi antara Perikatan Nasional, PH, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tapi kemudian bila muncul parti seperti Pejuang, Muda, Bangsa Malaysia, Warisan, dia mengganggu-gugat. Jadi ini sememangnya memberi satu persoalan kepada pengundi. Tetapi dalam amatan kami, dalam kajian kami mendapati bahawa pengundi lebih memilih kepada mereka yang menjadi sebahagian daripada koalisi. Kerana mereka merasakan bahawa parti yang mereka sokong itu juga mesti mendapat sokongan daripada pihak yang lain. Daripada kumpulan yang lain. Ini menarik dalam konteks di Malaysia. Jadi ramai kalau di kalangan pengundi Melayu contohnya di Johor itu sendiri, dia kata kalau parti ini tak masuk koalisi, jangan harap. So they can see. Maknanya dari segi literasi politik, dari segi kecelikan politik, mereka memahami bahawa parti itu mesti bekerjasama. Dan parti yang boleh mengenai pilihan raya ialah parti yang boleh menjangkaui luasnya, di mana bukan saja etnik, generasi, sosioekonomi. Itu yang saya kira menunjukkan kematangan pengundi di Malaysia pada masa yang sama. Cover 360 lah. Yes. Dr. Midin, sebenarnya ada pendapat sebenarnya yang menyatakan bahawa PRN Johor ni sebenarnya pertandingan yang betul-betulnya antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional untuk melihat bagaimana mereka dua ini dapat mempengaruhi undi Melayu. Adakah ini benar dan blok-blok lain seperti PH, Pejuang, Warisan, adakah mereka ni akan menjadi pelakon tambahan sebenarnya kalau kita lihat pertandingan yang betul-betulnya kita tengok BN dan juga PN ni bagaimana kedua ni? Dapatan kajian kami menunjukkan bahawa sememangnya berlaku persaingan lebih di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Terutamanya di kerusi-kerusi yang didominasi oleh pengundi Melayu. Maksud pengundi Melayu mempunyai 70% ke atas. Di situ kita lihat persaingan yang amat jelas di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Tapi pada masa yang sama juga kita melihat persaingan juga berlaku di kawasan-kawasan mixed seat. Di mana pengundi Melayu antara 50 hingga ke 69%. Jadi dan dalam kebanyakan analisa itu menunjukkan mengapa tertarik bagi kami untuk melihat itu. Kita nak melihat adakah ia merupakan satu kesinambungan daripada apa yang berlaku di Melaka. Di Melaka ramai penganalisa underestimate Perikatan Nasional sebenarnya. Tidak menjangkakan undi mereka meningkat. Tidak menjangkakan jumlah undi yang mereka terima 24% walaupun mereka hanya menangi 2 buah kerusi, tetapi jumlah undi popular 28%, malahan mereka berjaya mengambil pengundi yang sebelum ini mengundi PH. Dan pada masa yang sama menariknya, data kami menunjukkan juga bahawa mereka berjaya mengambil pengundi UMNO yang tegar pergi ke mereka. Malahan dan satu lagi ialah di Melaka kita dapati bahawa golongan muda di antara 30 hingga 39 itu dengan jelas mengundi Perikatan Nasional. Dan tambahan lagi, pertama kali dalam sejarah kalau kita lihat apa yang berlaku di Sungai Udang, di mana kerajaan yang memerintah kalah dalam undi pos di kalangan tentera.
dan dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi perkara itu yang boleh dikatakan angkubah yang sama kita lihat adakah ia juga akan berlaku di Johor. Dan setakat ini ramalan kami itu menepati. Dan di kebanyakan kawasan memang sememangnya persaingan di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Di sini persoalannya mengapa PH hilang ya, dalam konteks ini. Kalau kita lihat dengan apa yang berlaku daripada di Melaka, kita dapati PH hilang appeal-nya terutamanya di kalangan pengundi Melayu. Bermaksud PH sudah tidak lagi dilihat sebagai satu rumah yang mampu menjaga kepentingan pengundi Melayu. Tinggal amanah saja yang dalam itu PKR dilihat sebagai sebuah parti yang pelbagai dan sebagainya. Jadi kehilangan bersatu itu daripada PH menyebabkan pengundi Melayu mula lari keluar daripada PH. Malahan kalau di Melaka mereka dapat kurang daripada 20% pun undi daripada orang Melayu. Jadi dalam konteks ini kita melihat persaingan di antara PN dan BN itu menjadi semakin kuat. Jadi adakah PN akan berjaya mendapat momentum itu? Apa yang kami perhatikan setakat ini sememangnya itu yang berlaku di dalam konteks melihat kepada sambutan kempen di kalangan orang Melayu, di mana PN bertanding, kita menyaksikan bahawa berlakunya gelombang di mana Perikatan Nasional itu berjaya diterima. Malahan bagi kawasan-kawasan yang di mana tradisinya merupakan kubu kuat Barisan Nasional, kawasan Felda, kampung-kampung, kita melihat kalau sebelum ini amat sukar pembangkang untuk masuk, tetapi bila Perikatan Nasional masuk, dia mudah diterima. Jadi itu yang saya rasa menjadikan mengapa persaingan itu menjadi semakin dinamik di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kita lihat sentimennya di PRN sebelum-sebelum ini, peratusan mengundi itu rendah. Seperti yang Dr. Saras katakan tadi, bagaimana kita lihat Johor ni? Bagaimana? Adakah pengundi akan keluar mengundi? Adakah mereka rasakan bahawa jika mereka keluar pun ia tidak membawa perubahan yang begitu besar, jadi mereka lebih bertindak untuk berdiam diri dan sebagainya, menunggu PRU yang ke-15 itu baru mereka akan keluar mengundi? Kami berjangkakan kadar keluar mengundi di PRN Negeri Johor ini lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang berlaku di Melaka dan juga apa yang berlaku di Pilihan Raya Negeri Sarawak. Tapi pada masa yang sama kita harus memahami bahawa kadar keluar mengundi ini juga ditentukan oleh demografi sebuah kawasan pilihan raya, geografinya dan sosioekonominya. Kalau kita lihat di antara kawasan jajaran pantai timur Johor, daripada Pengerang sehinggalah ke Mersing itu, daripada N32 Endau sehinggalah kepada Johor Lama di Pengerang, Tanjung Surat di Pengerang itu, kita melihat kebanyakan mereka adalah pengundi di situ. Maknanya kumpulan yang pengundi luar itu amat kurang. Jadi kami menjangkakan kerana Dapatan Kajian juga menunjukkan bahawa orang Melayu kebanyakannya mengatakan mereka akan keluar mengundi. Jadi kami menjangkakan bagi kawasan-kawasan di mana majoriti orang Melayu tinggi, 70 ke 80% ini, di kawasan pantai timur Johor itu, kita menjangkakan bahawa kadar keluar mengundi itu lebih baik daripada tahap 70%. Tetapi cabarannya lah bagi kawasan selatan. Kita melihat di kawasan selatan di antara Pasir Gudang sehinggalah kepada Senai. Kerana di sini hubungan dengan Singapura, migrasi penduduk di kawasan ini. Begitu juga dengan di utara. Di utara di kawasan Segamat, Muar dan juga Batu Pahat, kerana kebanyakan mereka juga Lembah Kelang dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada mereka terutamanya bagi pengundi bukan Melayu, bila ditanyakan bahawa mereka amat sukar untuk keluar mengundi pada peringkat awalnya, kerana COVID, kemudian fatigue politik itu dengan jelas, dan mereka juga mengatakan bahawa sanak saudara mereka yang juga pengundi di kawasan tetapi bekerja di luar juga mungkin kemungkinan besar tidak akan kembali untuk mengundi. Tetapi pada masa yang sama kami dapati dalam 4 hari dalam minggu kedua kempen ini, kita mendapati mood pengundian itu berubah. Berlakunya apa yang kita lihat sebagai sedikit sebanyak perubahan, terutamanya bukan sahaja di kalangan orang Melayu tapi juga di kalangan orang Cina. Jadi dalam konteks itu saya merasakan kami menjangkakan bahawa keputusan mereka yang keluar mengundi itu akan menjadi lebih baik berbanding dengan apa yang berlaku di Melaka. Dan ini juga harus dilihat dari sudut pergerakan kempen. Jika kita lihat di Melaka, kerana SOP yang agak ketat dikenakan, jadi amat sukar bagi parti politik melakukan pujuk rayu dia, kan, menyampaikan kempen dia. Tetapi di Johor boleh dikatakan terbuka berbanding dengan Melaka, dan ini menjadikan suasana kempen itu menjadi lebih meriah.
Jadi berjaya memujuk, okey, berjaya memujuk pengundi untuk mengambil perhatian kepada persoalan dan juga hari mengundi. Jadi dengan itu saya menjangkakan keputusan keputusan keluar itu akan menjadi lebih baik berbanding dengan di Melaka. Pembangkang apa kurangnya? Perselisihan di dalam blok pembangkang itu muda dengan PKR yang kita boleh saksikan yang kerusi yang mereka rebut, PKR penggunaan logo sendiri. Adakah perselisihan ini memberikan satu kelebihan kepada Barisan Nasional itu sendiri apabila pengundi dapat melihat pembangkang pun tidak sepakat? Terima kasih Gigi. Kalau kita lihat dapatan kami semalam di Ilham dengan jelas menyatakan bahawa apa yang berlaku di Pilihan Raya Negeri Johor ini serupa juga dengan apa yang berlaku di Melaka, di mana kemenangan akan memihak kepada Barisan Nasional bukan kerana kekuatan ataupun kelebihan yang ada di Barisan Nasional yang menyebabkan pengundi lebih yakin kepada Barisan Nasional, tetapi kelemahan dan perpecahan pembangkang untuk bergerak sebagai satu unit politik. Itu amat jelas. Bermula di Melaka dan kemudian diikuti di Johor. Malahan dia menjadi semakin teruk di Johor. Okay, dia berlakunya persaingan. Bukan sahaja mereka tidak mampu untuk menjalankan satu koalisi, membentuk satu kesepakatan pilihan raya contohnya. Tapi yang lebih teruk lagi apa berlakunya pertembungan sesama mereka. Contoh di Lakin, kan, pemuda bertanding dengan PKR dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya merasakan apa yang perlu dilakukan oleh parti pembangkang ialah mereka seharusnya melihat kembali apakah strategi yang terbaik untuk mereka bergerak ke depan. Perpecahan yang kita lihat begitu ketara sekali tak dapat dibendung apabila kerusi-kerusi itu ada yang bertanding sama sendiri di antara mereka. Jadi apa sebenarnya yang perlu mereka lakukan sekarang ini sekiranya ia tidak digerakkan dalam PRN Johor, bila ia perlu dibuat? Dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, bagaimana kita melihat? Kalau kita lihat dengan mengapa kita mengatakan perpecahan pembangkang itu memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional, ialah kerana kita melihat bahawa dia bukan sahaja pembahagian itu berlaku di antara dua lagi koalisi, iaitu antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, tetapi juga ia melibatkan parti-parti kecil yang lain, maknanya daripada Muda, Pejuang dan sebagainya, dan hampir di kebanyakan kawasan, majoriti kawasan 40 lebih itu ditandingi oleh 4 penjuru. Jadi dalam konteks ini, setiap pecahan itu akan memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional. Okay, saya ada persoalan yang saya terfikir. Apabila kita lihat perpecahan dalam kalangan PH kali ini bertanding dengan DAP, Amanah, kemudian PKR kan. Mungkin dalam PRU ke-15 mereka mungkin akan bersekalilah gunakan logo PH. Tetapi bagaimana sebenarnya kita lihat kerjasama antara pihak pembangkang seperti Pejuang, Warisan. Muda kita tengok ada rundingan sedang dilakukan di antara ketiga-tiga parti ini. Adakah muda ni sepatutnya peranan mereka ini menjadi jabatan penghubung kepada PH, Warisan, Pejuang? Ini yang saya katakan tadi, tidak semestinya dalam konteks koalisi di Malaysia, tidak semestinya mereka akan menyertai sesebuah koalisi. Itu dilakukan oleh muda. Tetapi apa yang muda lakukan ialah dia melakukan electoral understanding. Okey, persefahaman dalam konteks pilihan raya. Okey, walaupun itu juga gagal dalam konteks Lakin, okay, persaingan itu berlaku. Tetapi seharusnya saya kira muda, bukan saja muda tapi parti-parti lain juga menggunakan pendekatan itu. Okey, saya rasa untuk membina koalisi itu jauh lagi perjalanan dia. Okey, tetapi sekurang-kurangnya mereka boleh duduk berbincang kursi mana yang mereka boleh tandingi. Contohnya di mana mereka boleh tandingi, apakah calon yang diperlukan. Mana di situlah dalam konteks kesepahaman dalam konteks pilihan raya. Jadi kita tidak lagi bercakap tentang pentadbiran, kita tidak lagi bercakap tentang manifesto dan sebagainya, tapi untuk memastikan bahawa persaingan perolehan undi yang maksima diterima dalam sebuah koalisi, dalam parti. Jadi dalam konteks inilah saya rasa perbincangan seharusnya dilakukan dengan cepat. Okey, bagi parti-parti politik, kerana saya menjangkakan PRU akan berlaku tidak lama lagi. Okey, dan itu tidak menunggu sesiapa. Tapi dalam konteks koalisi politik di Malaysia, keadaan sekarang ini sememangnya akan menguntungkan Barisan Nasional kerana mereka mempunyai pengundi tetap yang tinggi di setiap kawasan, terutamanya di Johor. Okay, malahan kalau kita lihat pengundi Cina sendiri di Johor itu anggap tinggi berbanding dengan negeri lain. Kalau average nasional pada PRU ke-14 ialah lebih kurang 95% pengundi Cina kepada PH, tetapi di Johor BN masih lagi mendapat 15 hingga 25%. Jadi maknanya kekuatan pengundi BN itu jelas.
Okey, macam saya katakan, mengapa pantai timur Johor itu menarik walaupun gelombang besar tsunami politik berlaku 2018, kawasan ini tidak tergugat langsung. Okey, dimenangi dengan selesa oleh UMNO ketika itu. Tapi kalau kita lihat mengapa saya merasakan pilihan raya negeri Johor kali ini menarik dan mengapa saya menjangkakan bahawa Perikatan Nasional mampu memberikan saingan kepada Barisan Nasional di kursi-kursi Melayu, kerana kita melihat kepada sambutan pengundian. Okey, sambutan pengundi di kawasan yang kita lihat sebelum ini hardcore. Okey, yang Melayunya, yang mana UMNO-nya, kalau dulu kita kata letak songkok pun boleh menang, but now different ball game. Jadi dalam salah satu tu yang saya rasa itu yang laporan diberikan oleh Awani di Indau contohnya. Kita melihat bagaimana personality berdepan dengan kekuatan parti UMNO itu. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya seharusnya membuka mata pembangkang supaya bekerjasama. Kerana elemen-elemen inilah sebenarnya yang akan membina kekuatan mereka. Kalau tidak, kekuatan yang sedikit ini tidak berjaya dirangkumkan untuk menjadi satu kekuatan yang menyeluruh. Jadi dia bersifat berasing. Jadi bila bersifat berasing, saya rasa Barisan Nasional akan dengan mudah menguasai majoriti kawasan di Johor. Dr. Midian, kita dengar tadi pertama kali Warisan juga bertanding di Don Permas itu. Menarik sekali. Saya nak sentuh mengenai parti-parti yang pertama kali masuk ke dalam bertanding di PRN ini. Contohnya Parti Bangsa Malaysia, Parti Muda itu sendiri. Tapi untuk Parti Muda tu kita dah memang dengar parti itu sejak sekian lama. Cuma Parti Bangsa Malaysia ini kali pertama mereka bertanding, kali pertama kita mendengar berkenaan dengan parti itu, mereka bukan bertanding satu kerusi, Dr. Midin, tapi 4 kerusi, kan? Apa mungkin peluang untuk Parti Bangsa Malaysia ini dan juga mereka ni sangat-sangat baru, apa yang mahu mereka lakukan dan juga apa gol sebenarnya PBM ini? Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam konteks kemunculan parti-parti baru dalam pilihan raya negeri Johor ni, kita lihat ada 2 segmen ya. Pertama ialah segmen parti yang sudah wujud tetapi menyertai pilihan raya negeri Johor, itu berbeza. Contohnya seperti Warisan Muda sudah wujud sebelum ini dan pilihan raya negeri Johor ini menjadi tempat pertama mereka bertanding di Semenanjung bagi Warisan contohnya. Bagi Parti Bangsa Malaysia pula, kita tahu dia merupakan serpihan kepada kumpulan PKR sebelum ini yang menyertai Bersatu, transit sebentar di Bersatu, kemudian membentuk Parti Bangsa Malaysia. Dan kalau di Johor itu saya rasa peluang yang terbaik bagi Parti Bangsa Malaysia ialah Stephen Chong di kawasan Tebrau. Dia wakil di situ dan dia bertanding di Puteri Wangsa. Okey, tapi saya merasakan bahawa amat sukar untuk beliau memenangi kursi itu. Okey, walaupun beliau ahli parlimennya. Dan dapatan kami menunjukkan bahawa Muda mempunyai peluang yang cerah di dalam konteks di Puteri Wangsa. Mengapa menarik ialah apa tujuan? Kebanyakannya apa tujuan parti-parti kecil ini muncul bersaing dalam konteks pilihan raya negeri. Saya merasakan bahawa bagi parti politik, pilihan raya merupakan satu elemen penting bagi mereka mengukur kewujudan mereka sebagai sebuah parti. Begitu juga dengan Warisan. Contohnya mereka merasakan bahawa sudah tiba masanya Warisan bergerak daripada parti serantau negeri berasaskan negeri kepada sebuah parti nasional. Itu yang diinginkan oleh Warisan dan Johor dijadikan platform untuk itu dan bertanding hampir 6 buah kerusi. Saya tidak menjangkakan Warisan akan memenangi sebarang kerusi, tetapi menarik dalam konteks kemunculan parti-parti ini ialah segmen pengundi manakah yang akan menjadi niche bagi setiap parti ini. Contohnya bagi Muda, adakah mereka akan appeal kepada orang muda sahaja ataupun etnik tertentu ataupun kumpulan tertentu? Pejuang, adakah dia hanya akan meraih undi Melayu? Contohnya Warisan, siapakah yang akan mengundi Warisan? Jadi dalam konteks ini sebenarnya menarik untuk diperhatikan bagi kami penelitian ini adalah segmen manakah yang akan diambil, yang akan menyokong parti-parti ini. Mengapa? Kerana apa yang akan diambil oleh parti-parti kecil ini akan merupakan kerugian kepada parti yang sedia ada. Dalam konteks inilah kita katakan perpecahan itu akan menyebabkan mengapa pembangkang menjadi semakin lemah. Kerana kita merasakan bahawa
kecurian undi itu bukan hanya berlaku terhadap Barisan Nasional, tapi mungkin juga berlaku terhadap penyokong Pakatan Harapan ataupun penyokong Perikatan Nasional. Jadi dalam konteks ini, saya merasa kemunculan parti-parti kecil ini amat memberi kesan, terutamanya apabila kita melihat sejauh manakah mereka mendapat peratusan undi. Tapi dalam konteks di Johor, saya tidak menjangkakan banyak peralihan undi berlaku. Okey, maknanya setiap parti ini saya rasa impaknya boleh dikatakan amat terhad. Okey, malahan secara dasarnya kami tidak melihat mereka boleh mendapatkan lebih daripada 5% undi popular pun bagi setiap parti ini. Mengapa? Kerana dia bersifat lokal. Contoh muda. Okey, kalau kita lihat muda segmennya lebih kepada urban atau semi-urban. Okey, bagi kawasan luar bandar hampir muda tidak kedengaran. Begitu juga dengan warisan. Kita tidak mengapa dia bertanding di Permas kerana ramainya daripada Sabah dan Sarawak yang bekerja di kawasan Pasir Gudang. Jadi lebih mudah untuk mereka. Begitu juga dengan Parti Bangsa Malaysia. Pertapakan PKR di kawasan Penitebrau itu membolehkan Parti Bangsa Malaysia itu bertapak di sebuah. Bagi pejuang dengan jelas bahawa mereka meletakkan diri mereka sebagai alternatif kepada UMNO. Sebab itu mereka meletakkan diri mereka di 42 buah kawasan di mana Malay majoriti. Okey, jadi dalam konteks ini kita merasakan bahawa segmen tertentu akan diperolehi oleh pejuang, terutamanya di kalangan orang Melayu. Sejauh mana peratusan itu mampu mengganggu gugat, itu saya rasa persoalan yang ramai orang nantikan selepas pukul 6 petang nanti. Dr. Midan, adakah populariti, kita lihat di sini, populariti Syed Saddiq itu sendiri dapat membawa muda itu, dan bagaimana juga Dr. Midan melihat prestasi muda pada kali ini dengan calon-calon yang mereka bentangkan? Menarik melihat kepada apa yang dibawa oleh muda dan sambutan masyarakat terhadap muda. Ini yang saya katakan tadi, jelas bahawa muda mengkhaskan politik mereka kepada segmen tertentu masyarakat. Okey, maknanya mereka di kawasan mana mereka mahu latar belakang pengundi bagaimana yang mereka mahu dekati dan sebagainya. Dan amat kuat bergantung kepada calon yang diletakkan. Ya, di kawasan mana mereka ada peluang untuk menang? Contohnya atau kalau kita lihat, penyeri, kita lihat contoh di Puteri Wangsa. Ya. Puteri Wangsa, mengapa ramai yang mengatakan bahawa muda mempunyai peluang di Puteri Wangsa? Kerana pertamanya bersifat bandar. Okey, dan golongan muda juga di Puteri Wangsa hampir 33%, bawah 30 tahun. Okey, jadi itu sangat tinggi dalam konteks di Johor sendiri. Tapi pada masa yang sama, naratif yang dibawa oleh muda ini, politik yang berasaskan kepada polisi, integriti dan sebagainya, berjaya menarik kumpulan tertentu dalam masyarakat. Saya rasa paling menarik adalah M40 lah, manifesto mereka. Kalau itu saya katakan tadi, kalau kita lihat kerana lebih banyak penumpuan diberikan kepada B40, tetapi muda memainkan peranan yang berbeza sedikit. Menggunakan, itu saya mengatakan bahawa mereka mempunyai target yang jelas. Siapa yang mereka mahukan yang boleh menjadi pendukung mereka. Dan dalam konteks itu, mereka bukan sahaja menentukan di mana mereka akan bertanding, tapi siapakah orang yang hendak mereka lakukan. Contoh, kita lihat walaupun tempat Felda, tapi mereka meletakkan wakil India. Contohnya. Dan ini menarik, tetapi latar belakang yang sama. Itu yang saya rasa sangat menarik. Amira di Bangsa Maju merupakan seorang yang sangat, bagi saya, sangat jelas oratory dia, articulate dalam menyampaikan, dan ini appeal kepada masyarakat setempat. Okey, perbandaran. Jadi dalam konteks ini saya merasakan muda mampu memberikan cabaran sekiranya mereka mengambil langkah drastik. Okey, a bit gamble. Okey, segmen mana yang mereka mahukan. Sudah tentu dapatan kami menunjukkan bahawa mereka akan bersaing dengan parti yang sudah sedia ada. Contohnya PKR. Okey, tetapi itu saya rasa merupakan satu persaingan yang sihat. Okey, bagi muda untuk mereka menentukan kiri kawasan mana yang mereka mahukan. Sebab itu mereka berkeras hendak juga Lakin. Kerana bagi mereka Lakin merupakan kawasan yang kompetitif, terutamanya segmen pengundi muda dan juga segmen pengundi yang mereka rasakan akan menyokong mereka. Jadi dalam konteks ini saya rasa cabaran bagi muda ialah mereka seharusnya lebih berani. Okay, bagi saya berani dalam meletakkan
percaturan politik itu. Okey, ya benar mereka memerlukan kerjasama, tetapi pada masa yang sama saya kira mereka mempunyai kelebihan mereka sendiri yang mereka harus letakkan di hadapan. Kerajaan baru Johor nanti, apa yang mereka perlu lakukan apabila mereka mendapat mandat baru membentuk kerajaan negeri? Apa sentimen yang rakyat Johor mahukan? Saya kira apabila kita melakukan penyelidikan dalam konteks pilihan raya negeri Johor ini, dua perkara yang saya kira merupakan tunjang asas. Pertama ialah kita berdepan dengan masih lagi di bawah pandemik dan mahu ke endemik COVID-19. Keduanya kesan ekonomi terhadap penduduk terutamanya di Johor amat besar, kerana Johor merupakan sebuah trading countries dan juga rapat dengan negara jiran dalam konteks kebergantungan ekonominya dengan Singapura, pasaran buruhnya dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya kira ialah kesan sosial daripada COVID-19 adalah perkara yang harus diutamakan oleh kerajaan negeri. Jadi saya meletakkan persoalan tentang bagaimana hendak meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Okey, kalau saya berasal daripada Mersing Johor, contohnya kawasan yang sangat bergantung kepada pelancongan yang hampir 2 tahun merasa sengsara. Betul. Kita melihat kebanyakan small and medium yang kecil dan sederhana tutup kedai, tidak boleh beroperasi selama 2 tahun, dan untuk ini saya kira kerajaan negeri seharusnya menjalankan langkah yang lebih aktif, okey, untuk membina semula, okey, keadaan ekonomi Johor supaya sekurang-kurangnya ke tahap sebelum pandemik. Itu yang pertama dari segi ekonomi. Keduanya, saya merasakan kesan dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial terhadap COVID-19 ini ialah kita berlaku tentang persoalan tentang persekolahan, persoalan tentang ibu terpisah dengan anak dan sebagainya, kuarantin dan sebagainya. Saya rasa ini sebenarnya juga memberikan kesan utama. Dan dalam konteks kesan inilah yang saya rasakan saya terperanjat dalam konteks pilihan raya negeri Johor ini, isu ini kurang dimainkan. Kami menjangkakan isu wanita seharusnya menjadi satu isu yang besar. Mengapa? Kerana kesan COVID sebenarnya lebih kepada wanita di rumah dan sebagainya. Itu amat-amat besar. Tapi tidak tenggelam. Jadi seolah-olah masih lagi bersifat nasional. Sedangkan saya kira perkara itu seharusnya menjadi persoalan utama. Malahan saya tanyakan kepada parti-parti politik, contohnya mengapa isu wanita ini tenggelam sedangkan pengundi wanita ialah 52%. Mereka pengundi yang besar. Okey, jumlah calonnya kurang, isunya juga kurang. Kalau kita melihat, kita bercakap tentang social safety net untuk wanita, kan persoalan penjagaan anak dan sebagainya, itu merupakan satu perkara yang besar. Dan Johor juga tidak terlepas dalam menghadapi masalah ini. Jadi saya kira cabaran utama bagi kerajaan negeri yang dibentuk ialah memastikan bahawa landasan ekonomi Johor kembali secepat mungkin. Dan keduanya, saya ingin melihat kemajuan dalam konteks sosial itu berlaku di Johor.